kembali lagi ke channel Rombak Rawat. Kali ini saya akan menunjukkan cara untuk menukar transaxle oil ya, ataupun transmission oil ataupun dipanggil gear oil bagi kereta Proton Wira ini. Tapi cara ini juga boleh digunakan untuk kereta-kereta yang lain sebab cara dia sama sahaja. Mari kita lihat. Ini adalah beberapa bahan ataupun peralatan yang kita perlukan. Untuk bahan kita perlukan minyak transmission tu sendirilah, gear oil EF AP90 lah, mengikut kepada servis manual kereta anda, dan sukatannya pun mengikut servis manual kereta anda yang saya telah tunjukkan tadilah. Dan yang ini adalah alat yang sangat penting walaupun dia nampak agak simple. Tapi untuk kerja-kerja ini merupakan alat yang sangat penting. Kita perlukan corong, okay, dan hose. Hose ni sangat penting. Nanti saya akan tunjukkan apa gunanya hose ni. Tanpa hose ni kerja akan menjadi lebih sukar lah. Okay. Jadi sebelum kita mulakan, haruslah kita belajar sedikit teori mengenai transmission ni ataupun gearbox. Di sini adalah bahagian enjin yang akan ditemukan dengan transmission. Di sini kita ada flywheel. Okay. Flywheel akan bertemu dengan transmission melalui clutch disc ini. Clutch disc pula akan berputar mengikut kelajuan yang dikeluarkan oleh transmission, ataupun untuk bagi kes kita kali ini, roda hadapan, iaitu transaxle. Ia dipanggil transaxle sebab transmission bergabung dengan differential. Jika kita lihat di sini, ini adalah differential. Transmission dan differential bergabung dan menjadi transaxle. Ini biasanya terdapat pada kereta roda hadapan ataupun kereta FF, di mana enjin di hadapan dan drive ataupun roda dia di hadapan juga, front. Okay, seperti kereta Wira tersebutlah, di mana enjinnya pada hadapan dan juga roda yang bergerak adalah roda hadapan. Jadi dia menggunakan transaxle, di mana differential tu sudah dimasukkan ke dalam transmission tu lah. Okay, jadi di sini kita ada gear, dan kita ada minyak. Okay, yang warna merah ni adalah minyak. Jadi di sini kita ada dua tempat isi dan tempat mengeluarkan minyak. Untuk transmission ni dia tidak sama dengan enjin. Dia mempunyai sukatan dia ada melalui minyak tu tersendiri. Okay? Apabila kereta kamu ni diletakkan di satu permukaan yang rata, jadi minyak tu akan balance. Gini. Apabila minyak tu sudah diisi penuh, dia akan keluar melalui fuel bolt ni. Dia akan keluar menitis. Di situlah kita tahu minyak pada transaxle ni sudah pun penuh. Jadi untuk kita mengeluarkan ataupun drain minyak ni, dia mestilah yang paling bawah. Jadi kita nampak di sini kita ada drain bolt. Okay, drain bolt ni untuk mengeluarkan minyak transmission tu. Jadi kita sudah belajar tentang teori ini. Mari kita lihat kepada enjin ataupun transmission yang betul. Okey, ini adalah transmission yang betul, transmission yang dikeluarkan daripada kereta Proton Wira juga. Ini kod dia, F5M21. F5M21 lah kod untuk transmission ini ataupun transaxle ni. Jadi saya sudah sambungkan dua drive shaft. Okay. Dan di sini saya letakkan clutch. Jadi kita boleh lihat di sini, apabila clutch ni ditekan dengan flywheel,
dia akan berputarlah mengikut kelajuan enjin. Okay? Sebab flywheel akan berputar mengikut kelajuan enjin. Apabila dia berputar, tenaga putaran tadi tu akan ditukar dan dihantar kepada drive shaft ni lah yang seterusnya akan memutarkan tayar ataupun roda. Okay? Jadi di dalam ni ada yang saya katakan tadi gear dan juga differential. Di sini ada differential ataupun final gear ratio lah. Jadi differential ni berfungsi apabila satu roda tertahan, dia akan menghantar tenaga putaran tadi kepada roda yang lain. Seperti kita lihat ni ya. Okay. Bagi kereta-kereta FR, iaitu front engine dan drive dia di belakang, rear, differential akan diletakkan di tayar belakang, di belakang. Jadi differential dan transmission akan terpisahlah. Okey, jadi mari kita lihat bolt yang saya katakan tadi. Okey, apabila enjin ni pada permukaan rata, minyak akan berada pada paras ni. Dan ini adalah tempat isi minyak dia lah. Ini adalah fill bolt. Dan untuk drain pula, kita lihat pada bahagian yang paling bawah. Bila kita lihat di bawah drive shaft ni, kita ada satu bolt yang besar ni. Ini adalah drain bolt. Okay, kita akan keluarkan minyak daripada sini. Dan kita akan isi minyak pula melalui di sini. Jadi, mari kita buat pada kenderaan yang sebenar. Okey, kita mulakan dengan membuka bonet hadapan. Dari atas ni kita boleh tengok transmission. Ini adalah transmission tu. Okey. Ini adalah lever untuk menukar gear dia lah. Mari kita naikkan kereta ni. Okey, perlu di jack lah. Kereta ni perlu di jack. Naik ke atas. Okey, apabila kita tengok di sini, ni yang ada tertulis OIL ni, oil, adalah fill bolt. Dan manakala yang besar ni, yang paling bawah, dan boltnya agak lain berbanding bolt yang lain. Ini adalah drain bolt. Okay. Jadi kita perlu buka dulu drain bolt ni untuk mengeluarkan minyak transmission yang ada di dalam. Barulah kita isi minyak transmission melalui bolt yang ini. Untuk buka yang ni, kita perlukan soket saiz 24. Soket saiz 24. Okey, boleh gunakan ratchet juga. Letak di sini. Okey. Kita longgarkan saja dahulu. Okey, saya sudah sediakan tempat buangan minyak hitam. Okey, seterusnya kita boleh longgarkanlah bolt ni. Okey, seterusnya kita longgarkan bolt ni. Bila bolt ni sudah longgar, kita terus lepaskanlah. Okey. Sikit lagi. Okey. Kita biarkan minyak transmission ni keluar sehingga habislah busi. Okey. Jadi sementara menunggu tu, kita boleh juga buka siap sedia
drain bolt yang ini. Oke. Oke, nampak tuh? Dia mudah untuk keluar apabila angin sudah boleh masuk melalui lubang ni lah. Jadi minyak ni mudah keluar. Tapi jangan buka ni sebelum buka ni. Nanti apabila kamu buka yang ni, dia akan airnya terlalu kuat keluar sehingga kan dia membasahi lah, sukar untuk dikawal. Jadi kita buka yang ni dulu biar fluid tu minyak keluar perlahan-lahan, barulah kita buka drain bolt ataupun fill bolt yang di atas ni untuk bagi dia keluar dengan lebih cepat lah. Oke. Kalau kita perhatikan ni, ini ada washer. Oke, di tangan saya ni ada washer. Oke, kalau tengok washer yang ini sudah harus ditukar lah, sudah rosak. Ini bukan sembarangan washer lah. Washer ni dipanggil crush washer ataupun gasket washer. Dia bertujuan untuk mengelakkan daripada minyak keluar lah, minyak leaking. Okay, jadi washer ni berfungsi sebagai gasket di sini. Sebab tu dia diperbuat daripada material yang lembut seperti aluminium dan juga copper. Okay, kita biarkan saja washer ni di sini. Okay. Kita tunggu sehingga minyaknya selesai dikeluarkan ke semuanya. Setelah tu barulah kita masukkan minyak yang baru. Kita periksa kalau minyaknya sudah selesai keluar. Okey, rasanya ni sudah cukup okey. Marilah kita tutup, kita pasang gasket washer yang baru. Kita pasang bolt ni menggunakan tangan. Jangan sesekali menggunakan power tools. Kita tidak mau ada misthread. Jangan menggunakan power tools untuk memasang. Kita gunakan ratchet. Okey. Ketatkan. Okey. Kita lihat. Ini nampak okey. Kita bersihkan dia. Tujuan dibersihkan. Nanti setelah kita selesai isi minyak, kita boleh lihatlah sama ada leaking atau tidak lah. Kalau masih ada minyak-minyak yang tadi, sukar untuk kita bezakan leak ataupun tidak. Okey. Kita bersihkan lagi bahagian bolt ni. Okey. Okey, saya bersihkan menggunakan brake cleaner sajalah. Setelah saya spray, dia akan hilangkan minyak tadi dan juga dia akan tersejat lah. Jadi tiada meninggalkan apa-apa residue. Okey, seterusnya kita boleh turunkan kereta ni lah. Kita keluarkan dulu. Keluarkan dulu ni. Okey, kita boleh turunkan kereta ni. Okey, seterusnya kita perlukan hose ni dan juga corong. Okey. Daripada atas, cari bahagian yang kita boleh letakkan corong ni. Gini. Saya suka bahagian sini. Sebab dia tertahan lah dengan hose ni semua.
Lepas tu yang ujung sini kita masukkan ke dalam lubang fill tu. Dia berada di sini. Okey. Okey. Nampak? Sudah masukkan, yang ni pun sini sudah masukkan. Pastikan dia tidak terlepas lah. Okey, seterusnya barulah kita masukkan minyak transmission tadi. Kita tuangkan saja ke dalamnya. Tuangkan pelan-pelan sebab minyak ni dia turun agak perlahan. Okey, jangan terlalu banyak lah, nanti dia tumpah. Kita tunggu sehingga dia turun ke dalam. Kita bantu sedikit. Okey, tuang lagi sehinggalah minyaknya drip daripada lubang fill ni. Saya melihat masih belum ada dripping. Kita sudah masukkan lebih kurang setengah liter. Okey, ini sukatan dia. Letakkan pada permukaan yang rata. Di situ kita boleh lihatlah sukatan dah. Dia mula dari sini 3,5 liter. Jadi kita sudah masukkan lebih kurang setengah liter atau 4 liter. Jadi dia di sini tu sedikit. Okey. Jadi kita sudah masukkan lebih kurang setengah liter. Kita masukkan lagi. Okey. Minyak transmission ni untuk gear oil dia memang agak likat lah, agak pekat. Minyak transmission manual. Kita bantu dah. Okey, sudah saya masukkan lebih kurang 2 liter lah. Okey, jadi kita tengok dia sudah mula dripping. Okey, dia sudah mula dripping keluar macam tu. Okay, kalau kita tengok daripada bawah, okay, dia mula dripping lah. Jadi kita biarkan dia dripping sehingga menitis macam tu. Apabila dia sudah menitis, bolehlah kita tutup. Okay, kita tutup dia. Sama juga kita pastikan kita pasang washer ni. Okay, seterusnya kita tutup lubang ni menggunakan drain bolt ni. Okay, ataupun ni untuk case ni adalah fill bolt. Pastikan ada washer. Kita ketatkan menggunakan tangan. Seterusnya kita menggunakan ratchet dengan soket size 17. Okey. Sama juga seperti tadi. Kita bersihkan dia. Untuk kita melihat sama ada terdapat kebocoran ataupun okey lah. Okey, kita biarkan dulu. Yang ni pun sudah. Seterusnya kita start engine. Start engine, gear neutral. Saya masukkan ke gear utama. Okey, lepaskan pelan-pelan. Okey, roda sudah berputar. Mari kita lihat. Okey, nampak kering. Ini pun nampak kering juga. Di sini pun tidak nampak leaking pada bahagian drive shaft. Dalam ni ada seal. Okey, jadi begitu sajalah cara-cara
Okey, kita sudah selesai menukar transmission oil pada kereta Proton Wira ini. Jadi itu sajalah bagi video kali ini. Kita jumpa lagi pada video lain untuk DIY bagi kereta ni yang lain. Salam jumpa.